keluarga, kita juga nak bercerita tentang isu-isu kebahagiaan sesebuah keluarga. Siapakah yang menentukannya, siapakah yang mencorakkannya dan juga siapakah yang akan membentuknya. Jadi kita nak beri tip lah pada anda sebab kadang bila kita ada dalam gambar tersebut kita tak nampak the bigger one, the bigger picture kan. Jadi kita perlukan coach, orang luar untuk melihat dan juga memberikan tip-tip yang baiklah untuk kita membina satu keluarga yang mawadah warahmah dan sebagainya. Jadi hari ini kita bersama dengan seorang coach untuk bercakap topik kita keluarga bahagia milik siapa. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Cik Muhammad Nizam ataupun lebih selesa dikenali sebagai Coach Nizam selaku perunding motivasi kita pada pagi ini untuk membicarakan topik kita keluarga bahagia. Tapi Coach Nizam bukan aja mencari jodoh untuk memberikan pasangan. Cuma kita bercerita tentang pembentukan pembinaan keluarga bahagia ni amat penting. Kerana kalau tadi diceritakan oleh YB Datuk Seri Nancy adalah ia berkenaan sistem, struktur. Mungkin keluarga mungkin agak subjektif lah kalau kita katakan keluarga yang berpisah itu tidak bahagia. Kerana ada juga yang bahagia. Ya, betul. Keluarga yang komplit ataupun lengkap itu ada juga yang bermasalah. Cuma definisi keluarga bahagia ni bagaimana kita yang mencorakkannya? Basically, pertama sekali terima kasih kepada pihak penerbit RTM dulu. Selamat pagi Malaysia kerana menjemput saya pada sesi pagi ini. Baik, kepada soalan tadi sebenarnya Ismail, basically kalau kita lihat hari ini untuk memahami keluarga bahagia itu sebenarnya dia satu perkara yang kita sukar nak buat sebenarnya. Antaranya adalah kebahagiaan itu datang apabila dalam suasana keluarga itu dia dalam bentuknya aman, damai, dan pada ketikanya sampai satu masa tu setiap masalah, obstacle yang lalu tu sebenarnya bagi mereka dah tak ada masalah dah. Okey. Sebab mereka dah mula sedar bahawa setiap yang berlaku dalam kehidupan selepas hari-hari dan harinya itu adalah masalah yang biasa dan mereka dah faham inilah antara situasi yang mereka akan tempuh setiap hari. So sampai that level. Maknanya bila dah tahu ketika itu, jadi mereka akan mula start keluarga yang tenang. Dia dah mula rasa nikmat kejujuran antara satu sama lain, kefahaman antara satu sama lain waktu ketika itu. Jadi inilah yang dikatakan boleh dikatakan kebahagiaan. Okey. Tapi definisi kebahagiaan tu ialah macam saya cakap kan it's a bit subjektif lah, agak subjektif kan. Ada orang kebahagiaan dia terletak pada barangkali harta benda, ada orang kebahagiaan terletak pada emosi dan sebagainya. Jadi bila kita bercakap berkenaan dengan keluarga bahagia ni, apakah antara langkah pertama yang perlu kita nilai terlebih dahulu yang sesuai dengan matlamat hidup kita supaya bila kita set satu goal tu dia tidak lari pada karakter kita untuk membina satu keluarga yang bahagia ni kan, sebab dia adalah kerjasama antara banyak pihak sebenarnya kan. Kalau yang asasnya itu ibu dan ayah lah. Jadi apa-apakah tip yang boleh dikongsi oleh coach? Kalau kita lihat yang ini soalan yang ini sebenarnya tujuan dan matlamat utama perkahwinan itu tersebut. So sebelum akad nikah itu kan, jadi kita perlu mengetahui matlamat tujuan perkahwinan tersebut. So apakah tujuan? Jadi ramai bakal-bakal pengantin yang bakal menjadi seorang suami ataupun seorang isteri, mereka harus mengenal pasti dulu tujuan perkahwinan ini. Sebab bila mereka gagal mengenal pasti tujuan dan arah tuju matlamat kehidupan perkahwinan itu nanti, jadi inilah yang akan banyak berlaku pergolakan dan sebagainya. Sebab persediaan itu tidak rapi. Persediaan itu bukan sahaja daripada material kan, daripada tak semestinya kena ada duit yang banyak kita boleh bahagia. Sebab ada orang yang duit dia banyak tapi dia tidak bahagia dalam hidup. Ini memang kita dapat lihat sebenarnya ada di masyarakat kita. Ada orang yang kita lihat, cuba kita buat perbandingan begini. Bagaimana pula kita lihat di suasana yang bandar, orang yang kaya tetapi hidup belum tentu bahagia. Ada juga orang hidup yang susah di pinggir tetapi kehidupan mereka bahagia. Bagaimana nak tahu kehidupan mereka bahagia? Cuba kita lihat, ini ada saya dalam motivasi yang kita banyak jumpa klien dan sebagainya. Mereka meluahkan kesukaran di bandar ni bagaimana untuk mendidik anak-anak. Jadi kita tahu mereka kaya, mereka boleh bayar sebagainya tuition dan sebagainya. Tetapi kebahagiaan itu tidak nampak. Tapi bagaimana pula orang di pinggir yang mana kehidupan dia agak sukar tetapi bagaimana anak-anak mampu dididik, diberi ilmu dan sampai ke menara gading dan sebagainya. So jadi kebahagiaan itu tidak terletak di atas material. Dia bukan kerana wang. Sebenarnya dia adalah kerana bagaimana kita hari ini memahami institusi kekeluargaan. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan bagaimana dalaman diri kita. So spiritual kita, kebergantungan kita dengan Allah SWT. Jadi bila kita tahu perkara itu tadi, insya-Allah
kan kita akan kita tahu bahawa nilai wang dan ringgit itu tidak memainkan peranan utama untuk kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi kan konsep perkahwinan sekarang ini bukan lagi seperti dulu. Ya, mungkin kalau seperti dulu konsep perkahwinan adalah dipertemukan jodohnya oleh ibu dan ayah. Ya. Orang kata tak pernah bersua muka lah. Terus bertunang dan terus berkahwin. Ada yang bertahan. Kebanyakan yang bertahan lama. Tetapi kini adalah lebih kepada pilihan peribadi dan banyak juga kes-kes yang menemui jalan buntu dan menemui di tengah-tengah jalan, mungkin atas dasar ketidaksefahaman dan ketidakserasian. Kadar perceraian juga tinggi. Jadi ini mengakibatkan kesan kepada anak-anak. Jadi isu berkenaan mengekalkan hubungan baik antara suami dan isteri itu adalah satu asas yang paling penting. Apa mungkin pandangan Tuan Nizam berkenaan tentang macam mana nak menyemarakkan rasa cinta dalam keluarga ni sebenarnya? Lain macam. Macam soalan ni kan, macam mana nak menyemarakkan rasa cinta tu. Sebab cintalah kita terlahir ke dunia. Ya. Okay. Basically sebenarnya benda ni diikut turutan sebenarnya. Ini yang kajian yang saya buat sendirilah. Daripada sejarah. Sejarah itu adalah daripada ibu dan ayah kita. Kemudian barulah datangnya kepada kita. Bagaimana bimbingan dan didikan mereka ini terhadap kita. Jadi pengalaman saya pernah bersama dengan ada beberapa sahabat bagaimana mereka dalam keadaan kehidupan yang agak tidak berapa bagus dari segi institusi kekeluargaan mereka berpecah belah dan sebagainya, tetapi mereka mengambil jalan dengan melihat kejayaan kehidupan kebahagiaan keluarga orang lain sebagai role model untuk dia mencipta kejayaan. Sebagai contohnya mereka tahu dengan memupuk nilai-nilai kasih sayang. Sebagai contohnya makan bersama, spend time bersama dengan suami atau isteri atau pasangan atau anak-anak dan sebagainya. Kemudian banyak menggunakan bahasa-bahasa yang positif. So untuk adakan perkara-perkara ini, bagi pandangan saya adalah ramai ibu bapa ataupun pasangan di luar sana patut dah mula bersedia untuk melapangkan dada untuk belajar. Kan, pergi mencari pergi majlis-majlis ilmu tentang ilmu rumah tangga, kan. Bukan sahaja melihat di Google ataupun di YouTube, TikTok dan sebagainya. Sebab media sosial hari ini pun memain peranan ni dalam rumah tangga. Sebab ada orang tanya saya, coach, saya tengok mesej yang disampaikan di TikTok ini, kita sebagai seorang isteri tak boleh nak ikut sangat cakap suami. Kan? Kita ada pendirian, kita ada stand kita. Ini yang masalah yang saya lihat. Sebab sebenarnya apabila kita tidak ikut kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana suami itu adalah ketua keluarga. Kan? Jadi dan juga suami jangan salah faham pula. Sebagai ketua keluarga dia boleh buat apa saja. Kan? Itu tidak betul. Sebenarnya dia mesti berlandaskan Islam, mesti berlandaskan agama, menjadi pemimpin apa yang Rasulullah SAW ajarkan kita. So membimbing, membentuk isteri dengan sifat kasih sayang, kan? Lepas tu bagaimana dengan sentiasa bertoleransi, kan? Bagaimana untuk bercakap dengan anak-anak. So jadi ini semua adalah perkara yang sangat penting yang perlu dititik beratkan oleh pasangan di luar sana. Okey, bila kita nak cakap berkenaan keluarga bahagia ni, saya sebenarnya nak tanya soalan tapi takut isu tu panas. Tak apalah, kita ketepikan dulu isu tu. Teruskan. Ini macam tahu je kan. Saya takut ada orang call selamat pagi Malaysia jadi masuk conversation kan. Okey, bila cakap keluarga bahagia ni, yelah, lazimnya asasnya pilarnya tu ibu dan ayah lah kan. Dan juga diikuti dengan pilar-pilar kecil itu anak-anak lah. Antara perkara yang mungkin boleh memusnahkan kebahagiaan sesebuah keluarga ini adalah dengan hadirnya perasaan membanding-banding. Bukan hadirnya orang ketiga. Bukan hadirnya. Itu topik lain lah. Kita nak kupas hadirnya perasaan membanding-banding tu kan. Contohnya keluarga saya macam ni, keluarga Ismail macam ni. Saya membandingkan keluarga saya dengan keluarga Ismail. Bahagianya dia kan. Tapi kita tak tahu dalamannya tu macam mana pergolakan dia dengan keluarga dia, dengan adik-beradik dia, dengan ibu bapa dia. Saya macam ni kan. Jadi perkara membanding-banding ni sebenarnya orang kata menjadi satu perkara yang memusnahkan kebahagiaan sesebuah keluarga itu. Apa nasihat Coach Nizam untuk ialah situasi seperti ini? Dia begini, dia kita panggil persepsi. Kan, setiap untuk perbandingan ni biasanya apabila kita rasa kita tidak bahagia, bila kita merasai tidak bahagia itu, kita akan mula membandingkan dengan orang lain. Sebagai contohnya, ada yang mula berbandingkan dengan jiran yang terdekat. Mungkin ada yang mula membandingkan dengan kawan-kawan yang lain. Kenapa diorang ni macam ni, kenapa awak macam ni? Kadang-kadang kalau tengok TV, kan,
TV itu pun dia boleh jadikan isu. Ya. Dia tengok dalam lakonan sebagai seorang yang kita pandai katalah contoh suami kan. Contoh kenapa awak tak macam ni? Sebenarnya intilah yang saya katakan tadi. So apabila kita gagal menggunakan bahasa dengan betul. So yang mana body language dengan betul. Kita gagal untuk menilai sesuatu perkara itu yang boleh tak kita cakap dengan pasangan kita begitu. Sebenarnya contohnya kalau katalah isteri, bila dia tengok cerita orang yang slim, kata awak ni tak tengok orang tu. Kan, nak tengok jiran kita sebelah kurus, awak ni. Jadi ini semua bahasa-bahasa yang membolehkan hati terguris. Betul. Jadi bagi saya sebenarnya untuk membanding-bandingkan ni sebenarnya ada baik dan buruknya. So antaranya kalau kita membandingkan contohnya dalam sudut segi positif. So cuba kita lihat keluarga Ahmad. Kan mereka sentiasa berbincang antara satu sama lain apabila berhadapan dengan konflik sebagainya. Bagaimana mereka membimbing anak-anak mereka dan apa kata kita selepas ini cuba ikut sedikit bagaimana apa yang mereka lakukan sebab itu adalah lebih kepada positif. Sesuai bagi pandangan saya sebenarnya untuk membanding-bandingkan dengan orang lain itu tidak bagus tetapi kalau digunakan dalam bentuk yang lebih positif insya-Allah dia akan lebih membangunkan lagi institusi keluarga tersebut. Okey. Ya, itu kita bercerita berkenaan perbandingan ya. Dalam situasi pada ketika ini ya, ekonomi yang tidak menentu, perancangan keluarga juga penting. Ya. Ada yang pernah bertanya berkenaan tentang saiz keluarga yang bagaimana yang ideal ya, kerana perancangan keluarga untuk berapa ramai saiz keluarga itu diperlukan untuk membina sebuah keluarga yang bersesuaian dengan situasi ekonomi. Mungkin agak sudah tidak boleh diperkatakan bahawasanya pendapatan dan ekonomi tidak memberikan kesan kerana kalau tidak cukup pendapatan, tidak cukup duit dan juga perbelanjaan pun akan menjadi isu juga satu hari nanti. Jadi apa kita kata saiz ataupun kapasiti keluarga yang ideal sesuai untuk dibina? Okey, ini soalan yang menarik ni, Ismail. Dia nak tahu kapasiti mengikut kemampuan dan sebagainya kan baik. Kalau kita berbalik kepada fitrah, sebenarnya anak itu adalah rezeki daripada Allah SWT. So tentang rezeki ni kita tak tahu. Sebab tu macam saya katakan tadi, apabila kebahagiaan ni akan timbul apabila kita dah mula redha dengan segala ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi untuk dari segi saiz ni pendapatan dari segi ini sebenarnya bergantung kepada individu tersebut. So kalau dari segi pegangan agama dia kuat, yang mana dia tahu sesungguhnya keletakan rezeki itu kepada Allah SWT, bagi dia it's no issue sebab dia percaya rezeki lagi banyak anak lagi banyak rezeki dia akan dapat. So tetapi ada orang yang tidak mengikuti landasan agama ni. Ni main nafsu je, ikut suka je kan. Jadi ini apabila dia melakukan sesuatu perkara contohnya tidak setia pada pasangan. Kan contohnya. So tanpa kita sedar bila kita tidak setia kepada pasangan walaupun kita duit banyak kononnya tetapi ia tidak mencukupi. Sebab keberkatan itu tiada. Itu akan timbul banyak masalah. Jadi soal bagi saya untuk kapasiti ni dia bergantung kepada tahap keluarga itu sendirilah. Kalau mereka sedar akan kemampuan tu dan mereka boleh kawal kan untuk membesar ataupun mengecilkan tak boleh lah. Dia bertambah lagi lah kan membesarkan rumah tangga dan sebagainya. Mengecil boleh berpisah je lah. Tapi bagi saya sebenarnya itu saya tak boleh nak kata lebih spesifik tetapi bergantung kepada rezeki Allah SWT. Sebab tetapi kalau kita kenal pasti kita agak kurang berkemampuan kita kena kawal lah juga. Okay. Dalam kita ada masa lagi ni kan isu tentang keluarga bahagia ni pun tengah panas hangat diperkatakan di media sosial berkenaan dengan isu orang ketiga di dalam keempat, kelima kebahagiaan kekeluargaan itu kan. Kita tak nak sebut secara terperinci lah. Saya rasa penonton kita pun sudah sedia maklum apa yang sedang diperkatakan sekarang ini. Pergaulan tanpa batasan di pejabat, tidak menjaga hati pasangan dan sebagainya antara penyumbang faktor kenapa hadirnya orang ketiga dalam perhubungan dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh laksanakan tanggungjawab sebagai seorang isteri untuk menghalang perkara-perkara seperti ini berlaku dan juga tanggungjawab seorang suami supaya sentiasa menjaga batasan dan juga pergaulan terutamanya di tempat kerja yang boleh mengundang kepada perkara-perkara ataupun hadirnya orang ketiga ini. Okey. Pula gaduh juga. Dia sebenarnya begini zaman-zaman sekarang ni kita tidak boleh lari daripada isteri dan suami isteri bekerja kan dengan dalam keadaan yang dengan ekonomi yang begini menuntut tetapi walau bagaimanapun sebab itu saya selalu berkata kepada para pendengar ataupun peserta-peserta kan berkaitan dengan isu ini, normally yang paling mustahak sekali adalah
dalaman kita tu. Sebab bila spiritual kita tak kuat, kita tak, hubungan kita dengan Allah tu longgar, maknanya kita tak tahu mana baik dan buruk, ataupun kita tak rasa takut untuk melakukan dosa. Kan? Jadi itu yang jadi tadi bila mula, contohnya begini. Kenapa perkara ini berlaku? Apabila kekuatan dalam dalaman diri itu kurang, so katalah contoh ada sedikit obstacle ataupun masalah dalam isu keluarga kan, suami dan isteri ada perbalahan. So si isteri nak meluahkan dengan siapa? Sebab mungkin suami kurang jadi seorang yang kurang pendengar yang baik. So dia akan bercerita, berkongsi masalah dia dengan orang lain. Masalah dia berkongsi itu dengan orang yang tidak sepatutnya. Contohnya sepatutnya dia berkongsi dengan seorang sahabat wanita dia ataupun pergi jumpa ustazah kan. Tapi dia bercerita dengan sahabat lelaki dia. Contohnya di kawal pejabat dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu orang lain itu bagaimana perasaan dia terhadap individu tersebut. Kalau ada perasaan tiba-tiba dia suka dengan isteri orang, so dia akan mula dia bagi cadangan dan sebagainya. Begitu juga seorang lelaki, suami. Suami bila ada masalah dengan isteri, dia pergi luahkan perasaan dia dengan seorang wanita. Yang mana mungkin wanita tersebut ada simpan perasaan, emanya dekat dia dan sebagainya. Ini mengundang masalah sebenarnya. Tapi wanita lebih mudah mendengar dan memahami. Ya, itu saya setuju. Tetapi bila ini begini pula bila suami dia dah luahkan, seorang lelaki luahkan pada seorang wanita. So bila tengok wanita ini seorang yang boleh mendengar dan sebagainya, so dia mula berfikir dan mula membanding-bandingkan tadi. Isteri aku tak macam dia. So kalaulah Dini boleh jadi, dan dah tentu aku akan serba. Ini yang problem. Boleh tambah cawangan. Ya, dia memang bagi saya okey. Tambah cawangan ni sebenarnya dalam Islam kita tak ada isu. Betul. Kan sebenarnya boleh, lelaki boleh tambah, tetapi dia begini. Bukan isteri orang lah. Bukan isteri orang satu. Ikut sunnah jugalah. Ikut dia macam ni tau. Bagi pandangan saya yang ikut sunnah ni, walaupun lelaki boleh kahwin 4, saya bukan tak setuju, saya setuju. Tetapi kalau dia pilihan pun semua orang nak, kan? Tetapi kita kena faham, Allah Ta'ala dah tentukan perkara ni. Kalau kita telah ditentukan yang memang kita ni akan beristeri 2, 3 dan 4, maknanya kemudahan itu akan ada. Contoh, apabila nak kahwin 2, kita minta pada isteri terus bagi. Kan? Tak ada isu. Maknanya itu tak ada masalah. Bila 1 to 2 dah okey, 2, 3, 4 lagi okey. Tapi ada lagi sebenarnya yang dia tahu. Kalau dia sebut perkataan, sayang, saya ada hajat ni kan, saya nak beristeri lagi 1, peperangan berlaku. Terus viral kan, buat rakaman sebagainya kan. Jadi benda ni dah tahu. So kita dah tahu. That's why kat sini kita sebagai seorang suami lelaki sebelum berkahwin kita kena kenal betul-betul karakter. Kemudian jangka hayat perhubungan tu kita kena ambil masa. So untuk kita kenal mungkin bercinta tak sama dengan kita dah berkahwin. Sudah berkahwin kita akan mengenal pasti karakter kita lebih dalam lagi. So kita tahu kalau sebut pasal kahwin lagi macam isteri tak ada apa-apa, relax je, dan itu ada harapan cerah. Kan? Dan dia pun berkongsi benda-benda gitu. Tapi kalau yang dengar aja benda ni, dia dah mula dah bising kan. So you kena avoid. Sebab contoh saya ada kes yang kita kahwin tanpa pengetahuan. Kan apa berlaku? So dia tak sedar bila kita kahwin tanpa pengetahuan isteri, so masalah akan timbul di kemudian hari. Betul. Contohnya besok nak raya, you nak spend masa macam mana? Kan you dah tipu isteri you, kan. Jadi ini semua, that's why bagi saya sebenarnya dalaman. So kalau kita tahu hukum, kita tak akan buat dosa. Cuma Tuan Nizam bercakap tentang keluarga ni, menyedari hakikat bahawasanya lelaki ini dikirimkan ke muka bumi ini sebagai khalifah dan juga sebagai pemimpin, ketua. Sudah pasti ketua keluarga itu yang paling bertanggungjawab untuk membentuk keluarga dan juga membina keluarganya. Dan kita juga sebagai lelaki perlu mengakui tanggungjawab yang digalas itu amat besar. Jadi sebenarnya orang lelaki ataupun golongan lelaki yang perlu bertanggungjawab untuk membina dan juga mencorakkan keluarganya. Jadi apa mungkin kita boleh memberi pesanan supaya membina kepribadian seorang lelaki yang berkualiti supaya dapat membina suatu keluarga dan menjadikan anak-anak kita juga dapat mencontohi ketua keluarga yang baik, Tuan. Okey, bagi pandangan saya ini sedikit tips mungkin untuk para pendengar setia Selamat Pagi Malaysia dengan topik keluarga bahagia. Milik siapa dia kan? Sebenarnya untuk menjadi seorang lelaki, semua orang boleh menjadi seorang lelaki. Tetapi menjadi seorang lelaki yang sempurna itu untuk keluarga dia. Bukan sahaja untuk isteri tetapi untuk anak-anak. Jadi untuk itu seorang lelaki ini dia ada anugerah dia adalah seorang pemimpin. Kan, dia pemimpin rumah tangga, pemimpin organisasi dan sebagainya. So apa yang dia perlu ada adalah bagaimana dia perlu menjadi seorang pendengar yang setia.
Itu yang pertama sekali. So dia kena bila dah menjadi seorang pendengar yang setia, bagaimana untuk dia melayan kerenah-kerenah isteri dan anak-anak dia. Sebagai contohnya, dia sentiasa redha. Isteri ini perlu dibimbing, perlu dibentuk. Kalau kita seorang pemimpin yang tidak memahami gaya seorang pemimpin di dalam rumah tangga, itu akan jadi masalah kerana kita tidak tahu memimpin dan membentuk isteri kita. Antaranya adalah untuk menyelamatkan keadaan ini, seorang suami yang sepatutnya ada di rumah mengajak isteri bersama-sama untuk solat jemaah bersama-sama. So jadi anak-anak akan mula melihat dan ajak anak-anak sekali untuk solat berjemaah bersama-sama. Inilah turutan-turutan yang harus dibuat sampai bila-bila supaya esok generasi anak-anak kita ni akan mula ikut. Dan kita sebagai seorang ketua keluarga ni akan mula menjadi idola kepada anak-anak. Seorang bapa yang penyayang, bila ada masalah pun dia selesaikan masalah dengan baik. Dia ada masa dan ketika bagaimana. Contohnya ada berlaku, tips ni boleh diberikan apabila berlaku sesuatu masalah ataupun konflik ataupun obstacle yang ada. Waktu ketika itu kita perlu tenangkan diri. So jangan involve dalam apa-apa juga, dan kita perlu menasihati isteri kita jika mereka ini melakukan sebarang kesilapan. Tegur dengan cara yang berhemah dan tegur dengan cara yang berpositif. Okey. Baik. Satu perkongsian yang baik, Tuan Nizam. Terima kasih bersama dengan kami. Keluarga bahagia itu ibarat sehelai kain putih yang perlu kita corakkannya, insya-Allah. Ini adalah perkongsian yang baik untuk kita membina keluarga bahagia, membina asas yang baik dalam perihal tiang sebuah rumah dan juga keluarga bahagia itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cerita hari ini sikit sebanyak mungkin boleh berikan sikit hentakan di minda